Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat, semoga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Pada malam ini kita akan menyambung lagi sekali perbincangan kita, bacaan kita dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi kita telah berbincang pada kelas yang lepas berkenaan dengan sifat Al-Ulu dan juga Al-Istiwa. Seterusnya musannif rahimahullah membawakan kepada kita satu perbincangan yang masih lagi berkait rapat dengan sifat Al-Ulu dan juga Al-Istiwa. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arshih يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Perbincangan pada malam ini akan tertumpu pada berkenaan dengan salah satu sifat Allah Jalla fi'ulah yang bernama sifatul ma'iyyah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya, iaitu Allah walaupun dia berada di atas arasnya, di atas langit yang ketujuh, yakni zat Allah berada di atas arasnya, jauh daripada makhluknya, namun begitu Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Jadi setelah mana musannif rahimahullah membincangkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada ketinggian zat dan mahupun sifatnya, dan dia menceritakan tentang istiwa bersemayamnya Allah di atas arasnya, ya, maka beliau membincangkan di sini tentang al-ma'iyyah, kerana menjadi satu kemusykilahan dalam kalangan orang yang sesat, dalam akidah. Mereka menjadi bingung bila mereka baca dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas arash, kemudian Allah Ta'ala kata dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. So golongan Jahmiyah, pengikut Al-Jahm bin Safwan, mengambil sebahagian daripada ayat Al-Quran. Mereka kata, jadi kita kata Allah bersama dengan makhluknya fi kulli makan, Allah berada di semua tempat dalam alam ini, ya, kerana Allah Ta'ala kata wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada, ya. Dan mereka menafikan istiwa, menafikan ulu, ya, menafikan ulu. Dan mungkin ada golongan yang merasakan Allah Ta'ala itu tidak mungkin bersama dengan makhluknya, ya. Maka ada juga akidah dalam kalangan ahli falsafah yang berpendapat Tuhan itu tidak mengambil tahu keadaan makhluknya, kerana Tuhan itu begitu menyelisihi dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', lalu mereka menganggap Tuhan tidak ada hubungan sama sekali dengan makhluk, tidak mengambil tahu keadaan makhluk. Dan juga wujud golongan yang sesat seperti ini, ya. Jadi kita kena jelaskan bahawa dalam ajaran Islam, Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim dan menerusi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah itu walaupun dia berada di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, tetapi dia juga bersama dengan makhluknya, tidak hilang daripada pengetahuan Allah Ta'ala sesuatu pun, ya. Jadi Syekh kata di sini wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyih, dan kita beriman bahawasanya dia Ta'ala, Allah Ta'ala, ma'a khalqihi, bersama dengan makhluknya, wa huwa 'ala 'arsyihi, dan dia
dalam keadaan berada di atas arasy-Nya. Tidak ada kontradik di antara dua sifat ini. Wa huwa ala arsyihi, di sini waw dia panggil wawul hal, yang menunjukkan jumlah selepas itu adalah jumlah haliyah, yang menunjukkan kalau kita terjemah dan kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya dalam keadaan, dalam masa yang sama, dalam halnya dia berada di atas arasy-Nya, singgah sananya. Dan kalimah ma'a, bersama, di sisi bahasa Arab dan bahasa manusia seluruhnya, ya, kalimah ma'a, bersama ini, apa makna bersama? Hakikatnya manusia bila dia bercakap sesuatu itu bersama dengan sesuatu. Apa makna sesuatu? Kerana kaedah dalam bahasa Arab, dalam akidah dan juga dalam apa sahaja hukum hakam agama, dalam kita nak memahami nas Al-Quran, kita mesti faham nas Al-Quran mengikut saliqah, mengikut tutur kata orang Arab yang asal, yang difahami oleh para sahabah, tabi'in dan tabi'in. Jadi orang Arab yang asal, bila dia kata sesuatu itu bersama dengan sesuatu, apakah maksudnya? Adakah maksudnya benda itu bercampur, bergaul dengan sesuatu? Bolehkah ada dua benda yang berbeza tempat tetapi dikatakan di sisi orang Arab sebagai bersama? Adakah wujud begitu? Maka kita pun tengok cara orang Arab bercakap. Kita dapati dalam bahasa Arab dia ada satu perbincangan, namanya dia panggil maf'ulun ma'ahu, yang dibuat bersama dengannya, yakni berlakunya satu perbuatan bersama dengan benda yang lain. Di antara contoh yang masyhur depa bagi, dia kata sirna wal qamar, sirna wal qamar, ataupun nasiru wal qamar, kami berjalan bersama dengan bulan. Kami berjalan di waktu malam bersama dengan bulan. Dia kata istayqaztu wasyamsu tali'ah, aku bangkit tidur dalam keadaan bersama matahari. Istayqaztu wa tulu'ash syamsi, aku bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi apa makna bersama di sini? Kita dapati bila Arab kata aku berjalan bersama bulan, aku bangun terjaga daripada tidur bersama dengan terbitnya matahari, kita dapati bulan dan matahari berada di tempat lain. Orang yang cakap ini berada di rumahnya, dalam bumi, di bumi. Bulan dan matahari berada di langit, jauh daripada dia. Ya. Jadi kenapa dia kata bersama? Rupanya orang Arab bila dia kata bersama ni untuk menunjukkan makna dia adalah mutlaqul musahabah, semata-mata kebersamaan dengan apa jua cara. Sama ada berada di tempat yang sama atau di tempat yang lain-lain, tapi ada kontak, ada hubungan. Kerana dia kata kami berjalan bersama dengan bulan, kerana bulan memang duk menyinari mereka di bumi, cahayanya tembus sampai kepada mereka dan mereka boleh melihat bulan. Mereka nampak bulan dan cahaya bulan menyinari mereka. Maka dia kata kami bersama dengan bulan. Ketika dia terjaga daripada tidur, matahari di langit, di ufuk langit terbit. Dia di rumah dia, dua tempat yang berbeza, jauh sekali. Matahari jauh daripada dia, bukan dekat, jauh, berbilion-bilion tahun. Ya, jauh kan, begitu jauh bintang-bintang di langit. Kalau kita kata nasiru wan nujum, kami berjalan bersama dengan bintang. Bintang tu berapa jauh daripada kita? Ada bintang itu yang berbilion-bilion tahun cahaya jauhnya daripada bumi. Ada yang juta-juta tahun, ada yang ratus ribu tahun. Ya. Itu dari segi tempat. Tetapi kenapa Arab kata bersama? Kerana dia ada hubungan, dia ada kebersamaan dari sudut kita boleh nampak bintang,
dan cahaya bintang sampai kepada kita. Kita boleh nampak bulan, cahaya bulan kena kita. Kita nampak matahari, cahaya matahari menyinari kita. So dia ada hubungan. Jadi kita boleh faham daripada makna ini, daripada bahasa Arab, kita dapat fahami bahawasanya kalimah ma'a tidak semestinya bermakna berada di satu tempat yang sama. Jadi ini asal makna ma'a. Maka sebab itulah tidak ada kontradik di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang sama dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Allah Taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia naik ke atas singgasananya, ke atas arasnya. Dalam keadaan dia mengetahui apa yang masuk dan apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun dan naik semula ke langit. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Sesungguhnya, dan Allah itu, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu bersama dengan apa jua yang kamu kerjakan, maha melihat. Kita perhatikan ayat ini. Mula-mula Allah Ta'ala kata dia di atas arash. Dan ini satu ayat yang sama. Tak mungkin boleh berlaku kontradik. Kerana dia ayat yang sama, bukan dua ayat yang berlainan. Kalau kita kata di satu ayat kita pasal di atas arash, ayat lain dia bersama kamu, mungkin kita boleh kata di sini ada seolah-olah. Boleh memberi waham ta'arud. Maka kita perlu cari tarjih. Kita perlu cari jalan untuk mentaufikkannya. Ini tak perlu. Pasal ayat ini dalam satu ayat yang sama, satu perenggan yang sama. Tak mungkin ada waham ta'arud. Jangan kata ta'arud, percanggahan. Bahkan nak jadi waham, sangkaan ada percanggahan pun tak mungkin berlaku pada benak orang Arab yang asli. Kerana kalau ayat seumpama ini memberikan sangkaan percanggahan, maka sudah tidak fasih kerana dia dicakap dalam satu ayat yang sama. Okay. Kalau dia dua benda yang tak boleh bergabung, melainkan dengan cara kita kena takwil, kita kena cari murajjihat kharijiyah, benda-benda yang boleh mengukuhkan makna secara luaran, ayat-ayat lain yang menyokong maknanya, dia takkan Allah Ta'ala nak letak dalam satu ayat yang sama. Ini menunjukkan bahawa keberadaan Allah di atas arash dan dalam masa yang sama dia bersama dengan makhluknya adalah dua perkara yang tak mungkin terlintas di benak orang Arab yang asli berlaku percanggahan padanya. Tak mungkin. Bahkan orang Arab yang asli boleh faham sekali lalu, sekali pintas makna dia. Rupanya kerana kalimah ma'a bersama dalam bahasa Arab tidak membawa makna kecuali semata-mata kebersamaan dengan apa jua cara. Dengan apa jua cara. Bukan mesti dua benda berada di tempat yang sama. Tidak mestinya. Boleh jadi bersama itu dari sudut mereka masing-masing nampak engkau dan aku. Contoh. Kita sekarang, saya di rumah saya, tuan-tuan di rumah tuan-tuan. Tetapi kita sekarang bersama, ya bersama. Tuan-tuan bersama dengan saya kerana tuan-tuan boleh melihat saya. Ya. Jadi maknanya bersama. Kita bersama. Kita buat video call dengan kawan kita. Dia di rumah dia, kita di rumah kita. Bersama. Jadi bersama itu tidak makna dua benda berada di satu tempat yang sama. Jadi kalau begitu, tidak ada ta'arud. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dia naik berada di atas arasnya, mengetahui apa yang masuk dan keluar di permukaan bumi ini, apa yang naik dan turun daripada langit. Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah itu dengan apa jua yang kamu kerjakan, dia maha melihat. Jadi inilah, kalau kita lihat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini
pembuka ayatnya bermula dengan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kepala dia, Tuhan kata dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Mengetahui. Dan ditutup belakangnya dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa jua yang kamu kerjakan maha melihat. Jadi inilah kenapa Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluknya. Kerana walaupun dia berada di atas arasnya, tetapi dia melihat mereka. Dia mendengar percakapan mereka, melihat gerak-geri mereka dan mengetahui segala isi hati mereka. Jadi adakah Allah Ta'ala tidak bersama? Bersama, walaupun tempat berbeza-beza. Allah di atas arasnya, di luar daripada alam ini, makhluk di dalam bumi. Yang kecil, yang kerdil. Ya. Yang Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kata, "Mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan dalam tapak tangan Ar-Rahman, tapak tangan Allah. Tidak lebih bandingannya, hanyalah seperti sebiji sawi diletakkan dalam tapak tangan kamu. Begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum. Dia mengetahui keadaan mereka, mendengar ucapan mereka, wa yara af'alahum, dan memerhati gerak-geri mereka, wa yudabbiru umurahum, dan mengurus atur segala urusan mereka. Yarzuqul faqir wa yajburul katsir. Dia memberi rezeki kepada yang fakir, menganduh yang patah, yang ada kesusahan, Allah Ta'ala beri bantuan. Yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha'. Dia memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan mencabut kerajaan daripada siapa yang dia kehendaki. Memuliakan sesiapa jua yang dia kehendaki, menghina sesiapa yang dia kehendaki. Di tangannya terletak segala kebaikan dan dia atas segala sesuatu maha berkemampuan, maha berkuasa. Ya. Maka kita kata bersamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk adalah bersama yang hakiki. Sebab itulah musannif kata, wa man kana hadha sya'nuhu kana ma'a khalqihi haqiqatan wa in kana fawqahum ala arshihi haqiqatan. Jadi jikalau inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berada di atas arash, maka dari segi bahasa Arab, Allah Ta'ala memang bersama dengan makhluknya secara hakiki, secara hakikat, yakni bukan majaz. Makna kalimah ma'a di sini bukan majaz, bahkan dia adalah makna hakikat. Kerana hakikat makna ma'a bersama secara hakikat ialah semata-mata bersama dengan apa jua cara, apa jua bentuk, tidak melazimkan bersamanya dua zat di satu tempat yang sama. Jadi makna ma'a yang hakiki apa dia? Mutlaqul musahabah. Maka adakah ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum ini perlu ditakwil, ditahrif? Tak perlu. Bahkan kita cukup memahaminya dengan makna zahirnya. Yang penting zahir itu zahir yang sejahtera, seperti yang difahami oleh Arab yang sejahtera, Arab yang asal, yang tidak bercampur pemikirannya dengan syubhat ilmu kalam dan falsafah. So kalau mereka itu berada di atas fitrah yang sejahtera, mereka faham makna bersama di sini tidak ada unsur-unsur penyamaan Tuhan dengan makhluk sama sekali, dan tidak ada kontradik dengan keadaan Allah di atas arasnya dan dalam masa yang sama dia bersama makhluknya. Di antara ucapan para ulama Islam dalam masalah ini, bahkan sebelum itu kita bawakan hadis yang menerangkan makna ini, ialah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara mauquf dan hukumnya adalah marfu' dengan sanad yang hasan. Kata beliau, wallahu fawqal arsy wa ya'lamu ma antum alaih. Allah berada di atas arasnya dan dia mengetahui apa jua yang kamu kerjakan.
Ini datang dalam hadis dan diriwayatkan secara marfu' daripada sabda Nabi SAW. Jadi jelas hadis ini menyatakan bahawa Allah di atas arasy-Nya dalam keadaan wallahu fawqa al-'arsy wa ya'lamu wa hal ya'lamu jumlah haliyah, dalam keadaan dia mengetahui keadaan kamu, apa jua yang kamu kerjakan dia tahu. Di antara perkataan ulama Islam dalam masalah ini ialah perkataan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Imam Malik kata apa? Allahu fis sama', Allah di atas langit, wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan, sedangkan ilmu Allah meliputi segala tempat, tiada tempat yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah di atas langit dan dia meliput, dan ilmunya meliputi segala tempat. Semua tempat Allah Ta'ala tahu. Dan tidak ada satu tempat pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi Allah memang bersama dengan makhluknya. Tetapi bersama itu bukan, jangan difahami dua zat bercampur dengan satu tempat yang sama, itu bukan kefahaman yang sahih. Tidak ada nas yang mengatakan begitu. Itu hanyalah andaian golongan ahli kalam yang telah rosak kefahaman bahasa Arab mereka, yang telah rosak fitrah mereka, yang telah terseleweng akal mereka. Ya. Jadi tidak ada sebarang percanggahan. Ya, sebab itu kata para ulama rahimahumullahu jami'an, kalau kita mengatakan kita melihat bulan yang di atas langit, matahari di atas langit, tetapi dia bersama kita, jikalau ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang kerdil, yang hina, yang tidak ada kudrat melainkan sekadar yang Tuhan ciptakan untuknya, dia mampu berada di tempat yang berbeza tetapi bersama dengan kita di bumi, apatah lagi Allah yang menciptakan bulan dan memberikan bulan kemampuan sedemikian rupa, tentulah dia aqdar wa aula bil kamal, tentulah Allah lebih utama untuk bersifat dengan kemampuan yang lebih hebat daripada bulan, lebih hebat daripada matahari. Jadi kita tak boleh nak ukur Allah Ta'ala dengan cara makhluk, kaifiyat makhluk. Allah istiwa di atas arasy tidak seperti istiwa makhluk. Dia bersama dengan makhluk tidak seperti makhluk bersama dengan makhluk. Kemampuan Allah tidak boleh diukur setaraf dengan kemampuan makhluk. Kemampuan Allah melebihi kemampuan segala makhluk. Kudrat Allah adalah yang tertinggi, sebab kita dah bincang itu apa dia? Wasfun uluwul wasf, ketinggian sifat yang kita dah sebut hari itu, bahawa Allah itu dia yang maha tinggi dari sifatnya, tidak setara dengan makhluk. Maka termasuklah sifat ma'iyah. Ma'iyah Allah adalah yang paling sempurna, ya, paling tinggi kemampuannya, kesempurnaannya, ya. Jadi kita tak boleh nak mengkiaskan secara syumul ataupun misal, secara tamthil sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk, ya. Kita boleh membuat analogi secara aula, secara utama, bahawa Allah itu aula bil kamal, lebih utama, lebih layak bersifat dengan kesempurnaan berbanding makhluknya, dan sifat sempurna Allah itu lebih sempurna, bahkan yang paling sempurna berbanding sifat sempurna yang ada pada makhluk. Sebab itulah ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak seperti yang kita baca dahulu, na'rifu rabbana bi'annahu fawqa arshihi fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Kita mengenal, mengiktiraf Tuhan kita dengan cara kita mengaku dia berada di atas arasy-Nya, di atas langit yang ketujuh. La kama taqulul jahmiyatu innahu hahuna. Tidak seperti yang dikata oleh golongan Jahmiyah, Allah itu di bumi, bercampur baur dengan makhluknya, bercampur baur dengan makhluknya. Ini tidak betul, ini salah. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini Syekh bawa ayat ini untuk peringat kita lagi sekali
Kalau syaitan waswaskan lagi, masih waswaskan kita tentang masalah ini, ingatlah Allah tidak sama dengan makhluk. Kamu tak boleh kiaskan Tuhan sama macam makhluk. Allah lebih berkuasa, lebih mampu, lebih hebat, segala sifat sempurnanya berada di kemuncak kesempurnaan yang tertinggi yang tak mungkin digapai sebarang makhluk. Tidak ada salah mana-mana makhluk pun yang boleh mencapai kesempurnaan seperti kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Ya. Dan kita tidak berkata seperti dakwaan Jahmiyah, golongan Hululiyah yang mendakwa Tuhan menyerap masuk ke dalam alam. Daripada kalangan Jahmiyah dan selain mereka, bahawa dia bersama makhluknya di bumi ini. Ini tak betul lah. Itu kita kata perkataan Ibn al-Mubarak tadi, la kama taqulul jahmiyatu innahu hahuna fil ard. Kita tidak beriktiraf seperti Jahmiyah mengatakan Tuhan di sini di bumi. Bagaimana bumi dan seluruh petala langit dan seluruh petala bumi ini diletakkan dalam tapak tangan Ar-Rahman, hanya bandingannya seperti biji sawi di tapak tangan kita. Takkan Allah Ta'ala dalam bumi? Na'udzubillahi min zalik. Tuhan maha berkuasa, maha besar, maha agung, ya. Dan kita beriktikad bahawa siapa yang mendakwa sedemikian rupa, maka dia adalah kafir jikalau telah tegak padanya hujjah, atau sesat jikalau dia ada syubhah. Kerana sesungguhnya dia telah menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah, yang berbentuk sifat kekurangan dan kecelaan. Kerana bila dia kata Allah di bumi, dia telah mensifatkan Allah setara dengan makhluk. Sedangkan Allah itu walillahil mathalul a'la, Allah itu yang maha tinggi, wa huwal aliyul azim, dia lebih tinggi daripada makhluk dari segenap segi. Kalau Allah di bumi, maka Allah dah setara dengan makhluk. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Sebab itulah kita menolak akidah wahdatul wujud, menolak akidah hulul, akidah ittihad. Akidah wahdatul wujud, dia ada peringkat sesat ini. Yang pertama, akidah hulul dan ittihad. Hulul maknanya Tuhan menyerap masuk ke dalam bumi. Na'udzubillahi min zalik. Ittihad maknanya makhluk naik bersatu dengan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ini semua membawa Tuhan itu dan makhluk boleh jadi setara. Ini adalah kekufuran yang nyata. Wahdatul wujud lebih dahsyat lagi. Dia kata wujud Tuhan ialah wujud makhluk. Yakni makhluk tidak ada kewujudan sendiri. Wujud makhluk hanyalah wujud majazi. Wujud hakiki ialah wujud Tuhan. Maka kita wujud ini bukan dengan kewujudan yang ada pada kita yang dicipta oleh Allah, tetapi dia adalah wujudnya Allah itu sendiri yang melimpah kepada kita. Lalu kita pun wujud dengan wujudnya Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Itu bermakna, maknanya kita menyatakan bahawa sifat Allah Ta'ala berada pada makhluk. Dan makhluk berada dalam zat Allah. Maka ini adalah kekufuran yang nyata. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan sifat ma'iyah Allah ini ada dua bentuk. Yang pertama, ma'iyyatun ammah, kebersamaan secara umum dengan seluruh makhluknya. Iaitulah Allah maha melihat, mendengar, mengetahui, mentadbir urusan makhluknya. Ini semua tidak kira mukmin maupun kafir. Kemudian kita ada ma'iyyatun khassah, kebersamaan yang khusus, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan bersabar dan mendirikan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah Ta'ala menceritakan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat sejatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam peristiwa hijrah di Gua Thur.
Apa dia kata? La tahzan innallaha ma'ana. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ketika mana Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Musa alaihissalam ketika mana nak menyeberang Laut Merah, ketika nak lari daripada, nak membawa Bani Israel selamat daripada cengkaman Fir'aun. Bila Fir'aun datang daripada arah belakang, mereka di depan laut, Nabi kaum dia kata, inna lamudrakun, habislah kita kena tangkap. Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sama sekali tidak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia akan membimbingku ke arah jalan keluar. Apa makna bersama? Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama dengan kamu, aku mendengar dan melihat keadaan kamu. Allah Ta'ala kata, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan mereka yang muhsin, yang berlaku ihsan. Apa makna bersama di sini? Di sini bersama dengan ada tambahan. Bersamanya Allah dengan orang mukmin, dengan para anbiya, awliya, kaum mukminin, syuhada dan salihin. Bersamanya Allah di sini bersama yang lebih khusus, bukan setakat Allah memerhati, bukan setakat Allah mendengar, bukan setakat Allah mentadbir, bahkan Allah juga membantu, membela, menolong, memelihara, menjaga mereka. Itu yang kita kata ma'iyatun khassah, kebersamaan yang lebih khusus. Seperti kalau kita kata, kita nak faham bahasa Arab, makna ma'a di sini seperti kalau berlaku dua orang bercanggah pendapat. Lepas tu dia tanya kita, anta ma'min, kamu bersama siapa? Kita kata, ana ma'a fulan, aku bersama dengan si fulan. Bersama di sini apa ini? Aku menyokong dia. Aku menyokong dia. Aku bersama dengan dia, menyokong dia. Walaupun dari segi bersama, memang kita semua bersama, sama-sama duk tengok, duk dengar. Aku cakap hang, aku perhati hang perhati aku. Aku cakap dia dengar, aku cakap dia dengar. Tapi aku bersama dengan dia, si fulan yang ini, yang belah kanan, maknanya apa? Aku menyokong pendapat dia. Jadi makna ma'a juga membawa kepada makna sokongan, bawa makna ta'yid dan nusrah, pengukuhan dan pemenangan. Allah Ta'ala mengukuhkan dan memenangkan wali-walinya dan para anbiya'nya dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ini ma'a yang lebih khusus, ma'iyah yang lebih khusus. Jadi inilah perbincangan tentang sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ringkas. Mudah-mudahan penerangan yang ringkas ini memberikan kita kefahaman akidah yang sahihah berdasarkan manhaj ahli sunnati wal jamaah. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita pada kelas yang akan datang, meneruskan perbincangan tentang sifat nuzul, an-nuzulul ilahi, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia pada setiap malam, 1/3 malam yang akhir biiznillahi ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.